وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bacaannya sangat bagus, lancar dan baik. Tahniah untuk Akin Harid. Terima kasih ya Akin Harid. Okey, seterusnya Ustaz nak minta sambungnya adalah Mai Zaitun. Mai Zaitun boleh sambung tak ayat ni daripada ayat 6 sampai ayat 10. Okey, Ustaz bawakan lagi. Okey, daripada sini Ustaz tandakan dah. Jadi nampak. Okey, daripada sini sampai ayat yang ke-10 sini. Okey. Silakan Mai Zaitun, bismillah. Tak buka mic itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumu ala kalla Wama adraka ma sijjin kitabun mayasir wailu yawma idin Sampai 10. Okey. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tahniah. Bacaan yang bagus, sangat baik dan lancar. Ustaz sangkut-sangkut lah. Oh, tak tahulah lain siapa. Lain awak ke lain Ustaz tak tahulah. Tapi Ustaz macam dengar okey je. Okey, tahniah kepada Mai Zaitun. Terima kasih Mai Zaitun baca. Ustaz nak minta yang lelaki pula, Syazwan. Syazwan ada tak? Baca. Ada Ustaz. Okey, Syazwan, Ustaz nak minta Syazwan baca sambung daripada ayat 10 ini sampai ayat 15. Sekejap Ustaz tandakan. Okey, sampai sini Syazwan. Okey Ustaz. Okey, mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina buna biyaumil middin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim iza tutla alaihi ayatun tuna qala asatirul awwalina kalla balro ala. Dekat sini Syazwan nampak tak? Ustaz nak terangkan sikit. Syazwan nampak tak ada tanda sin kat sini? Mana Ustaz? Dekat dalam kitab awak pun ada kot tanda sin. Kalabal. Pasal ada tanda sin ni kan, betul tak? Oh, ada. Okey. Tanda ni kita kena baca secara sakta. Jadinya kalabal, berhenti tetapi kita tak ambil nafas. Okey. Kalabal rana ada kulubihim. Macam tu. Kita berhenti tapi kita tak ambil nafas. Biasa kalau kat hujung macam ni, kita berhenti kan awalin. Lepas tu kita baru ambil nafas. Macam tu. Tapi yang ni, sakta ni kita berhenti tanpa kita ambil nafas. Kalabal rana ada kulubihim. Okey, macam tu. Okey, teruskan cuba. Kalabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun kala innahum
kalla innahum arra arrab Ar-Rabb arrabbihim Yaum yawma izin lama jubun Dua harakat. jubun. Okey, alhamdulillah tanya. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah tanya Syazwan, bacaan yang sangat baik, bacaan yang lancar. Okay, bagus. Ya, okey, jadi itu adalah ayat 1 hingga ayat 15 surah Al-Mutaffifin. Kemudian Ustaz nak minta siapa, ada tak yang volunteer yang dah hafal beberapa ayat daripada 1 hingga 15 ni, mungkin dia dah hafal 3, mungkin dia dah hafal 2 ke berapa sahajalah. Ada tak yang nak baca? Kalau tak Ustaz sebutkan nama. Okey. Ada Ustazah, okey, bagi salam dekat Ustazah Sarifah. Assalamualaikum Ustazah. Okey. Okey, jadi Ustaz nak Ain Balqis. Ada tak Ain Balqis? Ada Ustaz. Ain Balqis. Ain, awak dah hafal sampai ayat yang keberapa? Dah sampai habis. Oh, dah sampai habis. Alhamdulillah. Tahniah. Okay, jadi untuk hari ni Ain, Ustaz nak Ain baca daripada ayat 1 sampai ayat 15 je. Okey. Okay, Ustaz stop present jap. Okay, mulakan dengan bismillah. Silakan Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun yaumin azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla innal kitaba fujjari lafi sijjin. Ulang lagi sekali. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailu yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okay, Ain, ulang lagi sekali. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okay, lagi satu. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Tania. Bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Cuma Ustaz nak tegur sikit bacaan tu dah baik, dah bagus. Hafazan yang lancar, hafazan yang sangat baik. Okey, cumanya ada sedikit je Ain. Ustaz nak tengokkan dekat sini. Ustaz share dekat awak. Satunya adalah tadi Ustaz semak. Kalla innal. Okey, kalla innal. Tadi Ustaz ada mana kalla innal? Kat atas juga. Okey, dekat sini Ain. Awak terbaca kalla innal kita. Sebenarnya kalla inna kitabal. Itu satu. Tapi tadi dah betulkan dah. Okey, kemudian dekat sini sikit. Ni. Mab'usun. Okey, sekejap tak padam balik. Mab'usun. Okey. Sepatutnya dekat tadi Ain baca mab'usun. Kat sini tak ada harakat Ain baca.
Sepatutnya dibaca dengan 2 harakat. Mab'usun. Sama juga yang terakhir sekali tadi tu, lamahjubun. Tapi tadi ain terbaca lamahjubun, kan? Jadi lepas ni boleh betulkan lamahjubun. Cuma panjangkan sikit je lagi 2 harakat. Itu je. Okey, kemudian lagi satu ain dekat sini. Ini adalah tanda sin kecil, kan? Maka kita baca dengan sakta. Sakta ni maksudnya kita berhenti tanpa kita ambil nafas. Jadi cara bacaannya adalah kallabal, berhenti. Tapi jangan ambil nafas. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, macam tu. Jadi itu antara ada 3 tempat je, tak banyak pun. Okey, jadi itu yang Ustaz dah tegur. Yang lain semuanya okey dah. Okey, alhamdulillah. Tahniah kepada Ain. Terima kasih Ain. Okey, sekarang ni kita siap untuk hafazan. Sekarang ni Ustaz nak kita teruskan pada pelajaran akhlak. Okey. Akhlak, okey, kita hafazan dah boleh simpan. Sekarang ni kita nak pergi kepada akhlak. Akhlak awak boleh buka pada muka surat 31. Okey. Ini adalah muka surat 31 dan kita nak tengok hari ini tentang pelajaran iaitu tajuk sabar. Okay, sebelum ni kita dah belajar iaitu tentang ikhlas, betul tak? Sebelum ni kita dah belajar tentang ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni bila kita buat sesuatu perbuatan, kita buat suatu amalan tu, niat kita ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada kita buat sesuatu tu niat kita ada bercampur dengan kerana lain. Contoh kita buat sesuatu kerana manusia, kita buat sesuatu kerana nak upah, maka itu tak dinamakan ikhlas. Ikhlas ni adalah bila kita buat sesuatu perkara tu, perbuatan apa-apa saja amalan, kita niat kita tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekarang kita nak pergi kepada sifat sabar pula. Okay, sifat sabar ni adalah sifat yang perlu ada dalam diri kita. Kerana apa? Sifat sabar ni menunjukkan, menandakan bahawa kita ni orang yang beriman. Okey, jom kita tengok sama-sama muka surat 31. Surat 31. Okey, pertama sekali kita nak tengok tentang pengenalan dia. Sifat sabar ni macam mana? Okay, Ustaz gunakan warna biru lah. Okey. Jadi dalam kehidupan kita, kita akan mendapat 2 keadaan, iaitu keadaan dalam nikmat dan keadaan dalam ketika musibah. Nikmat ni macam mana? Nikmat ni contohlah kita dapat rezeki, kemewahan dekat dunia. Kita dapat kesihatan yang berpanjangan, tak ada sakit-sakit. Kemudian kita sihat dari segi cukup akal fikiran, cukup anggota tubuh badan kita, kita tak cacat. Maka itu semua adalah nikmat untuk diri kita. Tetapi musibah ni adalah contohnya adalah dalam bentuk kesedihan, kekecewaan, kesusahan. Apa yang kita rasa benda tu susah, maka itu adalah musibah untuk diri kita. Maka dalam kedua-dua keadaan ini, kita kena ada sifatnya sabar. Contohlah dalam keadaan kita adanya nikmat, kita mewah hidup dekat dunia. Kita ada macam-macam yang kita nak, kita dapat. Kita sihat daripada kecil sampailah kita tua, kita sihat. Kemudian kita ni cukup anggota tubuh badan kita, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mata, boleh melihat, mulut untuk bercakap, tangan untuk menyentuh, semua kita ada. Maka bila kita dalam keadaan nikmat ni, apa yang kita perlu buat adalah kita bersyukur. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahawa Allah telah beri kita macam-macam nikmat yang kita ada sekarang ni. Macam-macam yang Allah kurniakan nikmat kepada kita, maka kita ni kena bersyukur. Antara tanda macam mana kita nak tunjukkan rasa syukur kita ni adalah dengan solat. Kita tunaikan solat sehari 5 waktu, kita solat dekat awal waktu, kita tak pernah tinggalkan solat. Kerana solat itu adalah tanda bahawa kita ini bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Okay, kemudian bila kita ditimpa musibah, keadaan kita musibah pula, kita ditimpa kesusahan, contohnya hidup kita ni cukup-cukup je. Nak makan hari ni cukup untuk hari ni je. Kerja, kemudian dapat duit, kemudian makan untuk hari ni. Esok kena kerja lagi untuk makan lagi. Esok lagi kena kerja lagi dapatkan duit untuk makan lagi. Hidup kita ni cukup-cukup je. Ataupun hidup kita lebih susah daripada tu. Maka itu kita ditimpa sebagai musibah ataupun ujian lah. Ujian dalam kehidupan kita. Maka dalam kita menjalani ujian kita tu, kita kena terapkan sifat sabar kita. Kerana apa? Sifat sabar ini mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa itu sabar. Kalau sabar
sabar ini adalah perkataan berasal dari bahasa Arab, iaitu sabara. Sabara ni adalah perkataan bahasa Arab, sabar. Maka apa erti dia adalah menahan. Maksud sabar ni menahan. Okey, kita tengok dari segi istilah, menahan dari segi apa? Menahan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Ustaz gariskan. Okey. Ustaz gariskan, menahan diri dalam menghadapi segala kesulitan, kesedihan dan perkara yang tidak disukai. Dalam kehidupan kita, kita akan terima satu masalah. Akan macam-macam ada masalah nanti. Contoh masalah dengan kawan ke, masalah kewangan ke, masalah kita nak menjalani macam mana pelajaran secara PDPR ke. Semua itu adalah satu kesulitan dalam kehidupan kita. Maka kita kena jalani dengan sabarlah. Kita tak merungut, kita tak mengeluh atas musibah, atas kesusahan yang kita dapat tu, kita tak mengeluh. Okay. Kemudian ataupun menahan diri daripada marah, berkeluh kesah, benci, dendam, berputus asa. Jadi contohlah, kita ni dalam keadaan yang marah, kita marah dengan sesuatu, tapi kita bersabar. Bila kita bersabar, kita tak akan mudah marah akan sesuatu perkara itu. Kemudian berkeluh kesah ni maksudnya apa? Berkeluh kesah ni maksudnya kita mengeluh lah. Kita mengeluh, kita merungut. Contohlah, kita ni tidak dilahirkan dalam keadaan yang mewah, banyak harta. Jadi kita ni mengeluh, kenapalah hidup saya macam ni, kenapalah hidup saya susah. Kalau kita mengeluh macam tu, maka kita ni tidak sabar dengan ujian yang Allah beri kepada kita. Macam mana kita nak tahu kita sabar? Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun hidup kita tak mewah, walaupun kita tak banyak harta, tetapi kita rasa benda tu syukur dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya lebih baik, saya boleh bersekolah lagi. Ada orang tak boleh nak bersekolah. Sebab apa? Dia memang tak ada duit langsung. Dia memang tak cukup, tak mampu nak bersekolah. Kemudian kalau kita tengoklah tubuh anggota kita ni cukup, tubuh badan kita cukup, anggota tubuh badan kita ni cukup. Kalaulah kita tengok orang yang lain, ada yang tak ada tangan, ada yang buta, ada yang tak ada kaki, maka kita sebenarnya kita rasa cukup. Kita sebenarnya walaupun kita rasa diri kita kurang, tapi kita rasa bersyukur dengan kekurangan yang kita ada tu. Kerana apa? Ada orang lebih teruk daripada kita, lebih kurang kekurangan dia daripada kita, lebih banyak kekurangan dia. Okey. Kemudian serta melatih diri dalam ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Okey, seterusnya itu dalil tentang sabar. Okey, untuk pengertian ni ada nak tanya apa-apa tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ni, kalau putus asa berdosa ke? Kalau putus asa, contohnya putus asa macam mana? Contohlah kalau kita nak berniaga, nak berniaga lah, lepas tu hujan lebat lah, lepas tu macam putus asa je. Okey. Jadi adakah ianya berdosa ke tidak? Okay. Betul-betul. Okey. Kata Aziza soalan tu. Okey, jadi kita ni Dania ada nak tanya apa-apa ke? Okey, betul lah. Okey Aziza, jadi soalan awak, jika kita ni contohlah situasinya kita berniaga, tiba-tiba kita ditimpa musibah, kita ditimpa satu kesusahan. Contoh kita tiba-tiba berniaga, tiba-tiba waktu tu hujan lebat, angin ribut. Kadang kita pernah tengok satu video kan yang viral tu, masa tu bulan Ramadan, dia buka bazar, dia buka gerai. Kemudian masa tu hujan ribut, maka gerai dia rosak, musnah. Dia punya hasil, dia punya makanan yang nak dijual, air nak dijual tu semuanya rosak. Sebab apa? Sebab pecah, tumpah semua kan. Maka dekat situ itu sebenarnya adalah ujian, musibah untuk dia, dan apa yang perlu dia buat sebenarnya adalah sabar. Tapi manusia ni kita ada perasaan. Kita tak salah untuk rasa sedih, tak salah untuk rasa kecewa. Maka kalau mungkin kita akan rasa bukan putus asa, tapi kita rasa kecewa lah. Rasa kecewa dan sedih tu. Itu tak berdosa. Tapi apa yang berdosanya apabila kita cuba salahkan Allah. Kita cuba salahkan Tuhan. Ya Allah, kenapa buat macam ni dekat saya? Ya Allah, kenapa macam tu? Kita cuba mengungkit, kemudian kita cuba salahkan takdir yang Allah telah tentukan dekat kita. Maka dekat situ barulah ianya datang kepada perkara yang tak baik. Sebab apa? Bila kita bercakap macam tu, kita membuka peluang untuk syaitan untuk menghasut kita, untuk lebih bersedih lagi, untuk lebih kecewa lagi. Tapi kalau kita sabar,
Kalau kita sabar, apa yang bersama kita adalah para malaikat. Kerana apa Allah kata, dan Allah juga bersama pada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, iaitu sesungguhnya Allah bersama pada orang yang sabar. Jadi bila kita sabar, sebenarnya kita tenang tau. Sebenarnya kita yakin dengan apa yang Allah dah takdirkan untuk kita. Sebab tu kita dapat sifat sabar tu, dapat kekalkan sifat sabar tu. Okey. Seterusnya, ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, Ustaz pergi kat dalil. Okey, kita nak tengok dalil. Tengok dalilnya. Sekejap Okey, sini. Okey, dalil sifat sabar. Jadinya untuk sifat sabar ni, menurut Imam Al-Ghazali, kita tengok dekat sini, Ustaz gariskan. Menurut Imam Al-Ghazali, iaitu lebih 70 keterangan Al-Quran berkaitan dengan keutamaan sifat sabar. Dalam Al-Quran, lebih daripada 70 ada keterangan tentang sifat sabar ni. Antaranya kita nak tengok, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Jadi Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah kata, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah. Bila kita ditimpa musibah, bila kita ditimpa kesusahan, kesulitan macam tadi tu, kita minta dekat Allah. Macam mana kita nak minta pertolongan dekat Allah? Allah kata, mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Maka dengan inilah cara kita nak minta tolong dengan Allah bila kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan. Kerana sesungguhnya Allah menyertai, iaitu menolong orang yang bersabar. Okay. Yang kedua adalah daripada ayat Al-Quran juga, surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Apa maksudnya? Allah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Maksudnya apa dekat sini? Pahala untuk orang yang bersabar ni adalah pahala yang sangat besar, sangat banyak. Sebab apa? Tak mudah untuk seseorang tu bersabar. Lagi kita tengok zaman sekarang kan. Zaman sekarang bila ada sesuatu kes, satu situasi, berlaku satu salah faham, dia terus nak bergaduh, terus nak marah antara satu sama lain. Jadi adakah dekat situ dia mengamalkan sifat sabar? Jadi kat situ sebenarnya sifat sabar ni susah tau kita nak latih dalam diri kita. Tetapi dengan kesusahan itulah kita nak menetapkan nak mengamalkan sifat sabar itulah. Sifat sabar ni bila kita amalkan, kita dapat pahala yang besar, yang banyak. Okey. Seterusnya, banyak lagi. Ini adalah dalil daripada hadis Rasulullah SAW tentang sabar. Jadi apa maksud hadis dekat sini? Kita terus tengok maksud hadis dekat sini. Dan sesiapa yang berusaha untuk menjadi sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikannya seorang yang sabar. Tidak diberikan seseorang itu pemberian yang lebih baik, lagi luas, melainkan kesabaran. Jadinya, sabar ni bukanlah perkara yang mudah. Sabar ni bukanlah perkara ataupun nikmat yang kecil. Tetapi sabar ni adalah satu anugerah, satu nikmat yang besar kepada kita. Kalaulah kita ada ni sifat sabar, maka benda tu sangat-sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemberian yang lebih baik, lagi luas, melainkan kesabaran. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih luas, melainkan kesabaran itu. Okay, kita tengok lagi hadis satu lagi, iaitu hadis ini bermaksud sangat menakjubkan semua urusan yang orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusan itu sangat baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seseorang pun kecuali pada orang yang beriman. Apabila ia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Apabila dia bersyukur. Apabila ia tertimpa kesusahan, dia bersabar. Maka yang demikian itu amat baik baginya. Jadi tanda orang tu beriman adalah bila dia dapat sesuatu nikmat, dia bersyukur. Bila dia dapat sesuatu anugerah daripada Allah, dia dapat pemberian nikmat daripada Allah, dia bersyukur. Dia rasa cukup, dia rasa bersyukur, alhamdulillah. Tapi bila dia ditimpa musibah pula, kecelakaan, kecederaan, kemalangan, dan dia berasa apa? Dia sabar, dia tak mengeluh. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Okey.
Ada apa-apa soalan tak sebelum Ustaz pergi kat muka surat yang seterusnya? Kita nak tengok fadilat sabar ni. Fadilat ni adalah kelebihan ataupun kebaikan. Kebaikan apabila kita ni bersabar. Kebaikan apabila kita ni memiliki sifat sabar. Okey, Ustaz terus pergi masuk sini. Jadi yang pertama adalah sabar ini adalah kekuatan diri kita yang sebenar. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW cakap apa? Iaitu orang yang kuat bukanlah orang yang bergusti. Orang yang kuat bergusti. Kita tengok orang tu kuat bergaduh ke, berlawan ke kan. Kuat berlawan lah. Kuat berlawan, hebat. Tapi adakah dia itu adalah orang yang kuat? Ada orang yang kuat dari segi hakikinya? Tidak. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal. Rasulullah kata apa? Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia sedang marah. Bila kita sedang marah, syaitan menghasut kita lah. Syaitan hasut kita untuk lebih marah lagi, untuk buat lebih perkara yang buruk lagi. Sebab itulah bila kita marah, ketika kita marah itulah kita kena bersabar. Kerana apa? Itu menunjukkan kekuatan diri kita. Kalau diri kita ni kuat, maka kita ni selalu bersabar. Okay, yang kedua, berdasarkan hadis Nabi juga adalah kelebihan orang yang bersabar ni adalah malaikat bersama orang yang bersabar. Jadi ketika kita dalam keadaan sabar, malaikat ada di samping kita. Sebagai contoh dalam hadis ini dia menceritakan tentang satu kisah. Pada waktu itu Rasulullah SAW tengah duduk bersama dengan para sahabat. Dan antara sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika tengah duduk, maka tiba-tiba datang muncul seorang lelaki, tiba-tiba dia datang, kemudian dia memaki hamun. Dia mencaci Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia buat macam tu, kalau kita ni tiba-tiba kita tengah duduk, tiba-tiba ada orang ejek-ejek kita, orang kutuk-kutuk kita, maka kita mesti macam terus marah lah kan. Kenapa dia buat macam ni? Mungkin kita pun balas balik terus apa semua. Tetapi apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Sayyidina Abu Bakar sabar, kemudian dia diamkan diri dia. Masa orang tu pertama kali dia datang, dia terus ejek, dia terus maki, dia terus mencaci. Maka kemudian dia tengok Sayyidina Abu Bakar macam tu, kemudian dia pun buat lagi, kali kedua. Tetapi dia punya maki dia punya caciannya lebih kasar. Bahasa dia lebih kasar, dia kutuk, dia ejek Sayyidina Abu Bakar tu. Maka Sayyidina Abu Bakar kali kedua ni, Sayyidina Abu Bakar pun tetap bersabar, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun tetap mendiamkan diri. Tetapi untuk kali ketiga, awak boleh tengok dekat sini. Untuk kali ketiga, Sayyidina Abu Bakar lantas membalasnya. Bila Sayyidina Abu Bakar rasa sakit hati sangat ni, orang ni tak diam-diam, orang ni terus memaki, mencaci dengan kata-kata yang lebih kasar, lebih kesat. Maka Sayyidina Abu Bakar kali ketiga ni, Sayyidina Abu Bakar pun terus balas balik dekat dia. Maka bila macam tu, Rasulullah SAW pun bangun. Lepas tu bila Sayyidina Abu Bakar tengok macam tu, Sayyidina Abu Bakar tanya dekat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah engkau marah kepadaku?" Rasulullah pun cakap dekat sini, "Tidak, cuma semasa kamu mendiamkan diri, malaikat turun dari langit membalas terhadap kata-kata cacian lelaki itu. Tetapi sebaik sahaja kamu mula membalas cacian lelaki itu, malaikat melarikan diri, lalu syaitan datang dan duduk. Aku tidak boleh duduk di tempat yang syaitan duduk di situ." Makanya apabila kita bersabar ni, malaikat ada dengan kita, malaikat sama-sama membantu kita untuk bersabar. Tapi bila kita dah mula nak marah, kita mula marah, siapa yang datang? Adalah syaitan. Syaitan datang untuk apa? Untuk hasut kita, untuk bisik kepada kita, untuk lebih marah lagi, untuk lakukan perbuatan yang ikut amarah kita. Macam tu. Okey. Seterusnya, kita ambil tiga fadilat. Seterusnya, kelebihan yang ketiga adalah, kelebihan bila kita bersabar ni adalah, sabar ini adalah cahaya. Berdasarkan hadis, as-sabru diya'un, iaitu kesabaran itu merupakan cahaya yang terang benderang. Bila cahaya ni maksudnya apa? Ianya adalah dalam bentuk ketenangan. Orang yang sabar dia tenang. Kemudian dia tenang dan yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sabar, sebenarnya kita dalam keadaan yang tenang. Kita tak marah, kita tenang. Kemudian kita dalam keadaan yang yakin dengan Allah.
Kita yakin bila Allah timpakan kesusahan ini, pasti ada kesenangan dekat hujung dia. Kita yakin setiap musibah, setiap kesulitan ini diberikan pahala untuk kita. Maka kita yakin dengan Allah. Itu yang dikatakan merupakan cahaya yang terang benderang, sabarnya. Okey, seterusnya habisnya ada lagi. Sabar perlukan istiqamah, banyak lagi. Sabar adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Kemudian sabar sebagai tanda orang beriman dan mendapat kebaikan. Dan yang ketujuh, sabar sebagai jalan ke syurga. Jadi banyak sebenarnya fadilat sabar, banyak sebenarnya kelebihan kebaikan sifat sabar ni. Okey, sebelum kita nak masuk tajuk muka surat 38 ni, hakikat sabar, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. 26 orang. Okay, Ustaz tengok dekat komen kejap. Ustaz tengok chat. Apa pendapat Ustaz, ada orang cakap saya ni mulut dia jahat tapi hati baik. Macam mana tu Ustaz? Mulut dia jahat tapi hati baik. Okay, terima kasih Ustazah. Adli ada tanya, saya ni mulut dia jahat tapi hati baik. Okey, sebenarnya apa yang kita kata-kata, apa yang keluar daripada kata-kata kita tu adalah daripada hati kita. Bila kita ni selalu suka cakap perkara yang buruk, itu menandakan hati kita ni tak bersih lah. Hati kita ni ada satu masalah. Ada something wrong kat situ. Sebab kita apa? Kita suka cakap perkataan yang tak baik. Kita suka bercakap perkataan orang yang bila kita bercakap orang jadi sakit hati. Jadi sebab itulah kita ni, kata-kata kita melambangkan diri kita sebenarnya. Sebab tu kita kena jaga dengan apa yang kita cakap. Lidah ni tajam seperti pisau. Dia mampu menyakiti hati orang lain tanpa kita sedar. Okey. Jadi kita nak pergi dekat sini. Kenapa tak ada? Oh okey, dah habis dah. Okey, dekat sini hakikat. Mana tadi hakikat? Sekejap Ustaz ni. Kadang-kadang dia sangkut ni. Sabar perlukan istiqamah. Sini. Kan betul dia sangkut. Okey, kita nak tengok. Jadi kalau tak ada soalan, Ustaz nak teruskan. Sebab lepas ni kita nak masuk ibadat. Okey, hakikat sabar. Jadi dalam hakikat sabar ini adalah tentang sabar kita ni ada berdasar. Okey, Islam mengajarkan kita bahawa sabar ini ada pada 3 perkara. Jadi kita yang pertama adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadinya bila kita mengerjakan sesuatu ketaatan, contohnya kita nak jaga solat kita. Kita nak jaga solat kita, solat sehari 5 waktu, kita tak nak tertinggal satu pun langsung solat tu. Maka dalam kita mengekalkan keadaan kita nak solat setiap hari 5 waktu, kita perlukan kesabaran. Kesabaran dalam apa? Kadang-kadang kita ni ada rasa malas. Kadang-kadang kita ada rasa tiba-tiba badan kita macam, alamak, malaslah nak solat hari ni. Alamak, malas ni nak bangun waktu subuh ni. Tidur lagi best, tidur lagi baik. Tapi sebenarnya bila kita sabar, maksudnya kita menahan diri kita daripada kita melayan hawa nafsu kita tu. Hawa nafsu kita, keinginan kita nak tidur. Tapi kita tahan, kita tak nak tidur. Maka kita bangun, kemudian kita solat subuh. Itu adalah contoh dalam sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kerana apa? Perintah Allah ini wajib. Kita ada juga hawa nafsu yang tidak baik. Kita malas ke, kita ada sifat yang tidak baik ke, kita jadi macam malah nak buat macam ni, malah nak macam ni, padahal benda tu wajib. Jadi kita sabar, kita tahan benda tu daripada kita melayan hawa nafsu kita. Okey, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi sebagai contohlah dekat sini, orang yang mampu meninggalkan maksiat seperti maksiat marah disebut oleh Rasulullah SAW juga orang yang kuat hakiki. Maksudnya apa? Bila kita ada kita nak tinggalkan maksiat ataupun kita tak nak buat perkara tu. Contohlah kita ada keinginan untuk mencuri. Dia ni hari-hari bawa duit banyak. Rasa macam nak ambil sikit lah. Benda tu mencuri. Tetapi keinginan kita tu kita tahan. Tak boleh buat macam ni. Maka itu adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Okey. Yang ketiga pula adalah sabar dalam menerima musibah. Ni yang Ustaz cakap ni. Contohlah tadi tu, contoh Azizah tadi tu, dia kata bila kita berniaga lah. Kita berniaga, tiba-tiba kita ditimpa musibah, kesusahan. Maka kita sabar. Kita tahan diri kita ni daripada mengeluh. Ya Allah, kenapalah macam ni? Kenapalah jadi benda yang buruk kepada aku ke, kepada saya? Kemudian bila kita mengeluh tu, maka
itu adalah tanda bahawa kita ni kurang sabarnya. Walaupun kita tak marah, tapi bila kita mengeluh tu adalah tanda kita cuba tak ni. Kita kurang kesabaran tu. Jadi bila kita ditimpa satu kesulitan ataupun kesusahan, maka apa yang kita perlu buat adalah sabar dan bertawakal. Ustaz tandakan dekat sini. Sabar bertemu dengan tawakal. Bila kita bersabar, maka kita bertawakal. Bertawakal ni adalah bergantung diri kepada Allah. Okey. Jadinya itu sahaja. Ada yang baru masuk juga. Oh, Acap baru masuk. Acap. Okey. Tadi tengah hafal. Oh, tengah hafal. Okey. Okey. 4.11. Kita terus pergi kepada latihan. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi latihan ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, jadinya soalan yang pertama. Apakah pengertian sabar dari segi istilah? Ini yang panjang ni. Yang panjang iaitu tadi menahan diri dalam apa? Kan ada kan? Ustaz terus bagi jawapan Inilah jawapannya. Ini jawapannya. Menahan diri dalam menghadapi segala kesulitan, kesedihan dan perkara yang tidak disukai. Cara ni sampailah titik ni. Itu pengertian sabar. Okey, seterusnya. Ustaz nak minta siapa jawab Ustaz nak minta Jannah jawab. Jannah jawab nombor 2. Nombor 2 ni dia kata tuliskan 3 fadilat sabar. Kebaikan kita bersabar. Apa dia? Sabar adalah betul, kekuatan diri. Okey, satu. Betul. Yang kedua, sama orang yang bersabar. betul. Yang ketiga, Sabar adalah cahaya. iya betul. Tahniah Jannah. Okay, tahniah. Maka inilah jawapan dia. Ustaz pun dah tandakan kat sini. Dah tuliskan dah siap-siap. Inilah jawapan dia. Yang pertama, sabar adalah kekuatan diri yang sebenar. Yang kedua, malaikat bersama orang yang sabar. Yang ketiga, sabar adalah cahaya. Ini jawapannya. Okey, siapa nak screenshot, boleh screenshot, ambil gambar. Sebab Ustaz nak ke bawah lagi. Dah Okey. Ustaz pergi ke bawah lagi lah. Ustaz, Ya, apa dia? apa ni kalau nak pendekkan boleh ke yang pengertian tu? Kalau lebih baik ambil semua. Nak pendekkan sebenarnya boleh ambil dekat sini je yang tidak disukai sampai sini. Tapi kita ambil penuh lah. Ambil penuh sebab apa? Kita dapat tahu juga. Yang bawah-bawah. Ambil penuh Syazwan. Syazwan pula. Zakwan. Okey. Soalan seterusnya. Ustaz nak tanya siapa? Saya tu siapa? Adli Ya ke? Okey, bukan Adli Okey, Syazwani, sila jawab soalan yang ketiga. Okey, Ustaz bawah sikit. Okey, soalan yang ketiga ni dia tanya, Islam mengajarkan bahawa sabar ada pada berapa perkara? Tadi kita belajar. 3 perkara. Iya, betul. Tahniah. Bagus Syazwani. Okay, tahniah Syazwani, terima kasih. Jadi sabar ada pada 3 perkara. Pertama sekali tadi tu, kita sabar dalam ketaatan. Yang tadi tu Ustaz cerita, kita nak solat tapi kita malas. Kita sabar, kita tahan diri kita. Macam tu. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita selalu buat benda ni tak baik. Kemudian kita nak tinggal. Bila kita nak tinggal tu susah. Jadi, benda tu kita kena sabar. Kita kena tahan. Tahan daripada kita melakukan maksiat. Itulah sabar. Dan yang ketiga adalah sabar kita ketika dalam musibah. Bila kita ditimpa kesusahan, contohnya kemalangan, tiba-tiba kaki kita patah. Kan benda tu sakit. Jadi kesakitan tu itu adalah musibah. Maka kita sabar. Ya Allah, mungkin ini adalah cara untuk aku mendapat pengampunan daripadamu. Cara untuk menghapus dosa-dosaku. Ataupun ini untuk tandanya untuk kita rehat. Macam itulah. Okey, selesai. Lepas tu kita masuk ibadat. Okey, ibadat pula. Okey, sebelum kita pergi ibadat, ada apa-apa tak nak tanya?
Tentang sifat Tak sabar. ada. Okey, bagus Ammar. Sekejap lagi saya Tak tanya Ammar Okey. Untuk sifat sabar, Untuk ibadat, kita nak belajar hari ni tentang solat hari raya. Walaupun raya dah habis, tapi raya apa yang belum habis? Raya haji kan? Raya haji akan datang ni. Okey, sekarang ni Betul Ustaz, Raya Haji. apa dia? Minggu depan. Raya Haji. Raya haji, betul? Raya haji. Okey, kita tahu solat hari raya ada dua bahagian, betul tak? Yang pertama adalah Aidilfitri. Aidilfitri ni hari raya puasa lah kita sebut. Lepas kita puasa 30 hari, sebulan tu, maka kita pun berhari raya. Dinamakan Aidilfitri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Aidil Adha. Ini raya ataupun kita sebut raya haji biasanya. Dalam raya haji ni, dalam Aidil Adha, kita buat amalan apa? Kita buat ibadah. Satu ibadah dinamakan ibadah korban. Sembelihan. Itulah Aidil Adha. Okay, sekarang ni kita nak apa dia? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey, pengertian solat hari raya. Jadi hari raya ni adalah perkataan Aid, betul tak? Aidul Fitri, Aidul Adha, betul. Jadi asal perkataan Aid ni diambil daripada perkataan Audah. Al-Audah. Awak sebut Aidul Fitri, Aidul Adha. Sebenarnya perkataan asalnya adalah perkataan Al-Audah. Al-Audah ni maksudnya apa? Kembali atau berulang. Maksud dekat sini kembali atau berulang, kita sambut hari raya ni setahun sekali, betul tak? Kita sambut kegembiraan ni setahun sekali. Dan dia berulang-ulang kali setiap tahun. Tahun ni ada, tahun depan ada, tahun ada. Ada ke? Contohlah, tahun lepas kita sambut raya. Tahun ni tak ada raya lah. Ada awak dengar macam tu sebab apa? Sebab apa? Raya PKP. Tapi taklah. Sebenarnya kita tetap raya. Kita tetap sambut raya. Kita tetap sambut kegembiraan kita tu. Tapi cuma dalam bentuk PKP lah. Macam tu. Tapi kita tetap beraya tiap-tiap tahun. Betul? Okey. Jadi itulah maksudnya Al-Audah. Benda tu akan kembali, benda tu akan berulang. Setiap tahun benda tu akan berulang. Okey. Itu dah pengertian. Habis. Jadi yang ini dalil pula. Dalam Al-Quran Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli li rabbika wanhar. Okey, sadaqallahul azim. Jadi ini adalah surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Iaitu Allah kata apa? Oleh itu kerjakan solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelilah korban sebagai bersyukur. Ini dalil iaitu tentang solat hari raya. Okey. Kemudian ada hadis juga. Okey, kita nak pergi kepada hikmah. Jadinya bila kita sambut, kita buat solat hari raya ni, apa hikmah dia? Apa hikmah kebaikan daripada solat hari raya ni? Jadi yang pertama adalah memenuhi tuntutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau kita dengar, kita tahu kan, bila hari raya ni ada perkara-perkara sunnah yang kita boleh lakukan. Pertama, kita memakai wangian, memotong kuku. Itu untuk hari raya. Okey, hari raya Aidilfitri lah. Kita potong kuku, pakai wangian, mandi sunat. Macam-macam lagi perkara-perkara sunnah yang kita boleh ikut. Okey. Kemudian yang kedua, bila kita solat hari raya, kita merahirkan rasa syukur. Okay, contohlah kita ambil solat sunat hari raya Aidilfitri. Bila kita dah berpuasa selama sebulan, kita dah berjaya berpuasa selama sebulan, 30 hari. Okay, makanya apa? Kita pun gembira lah. Kita nak raikan gembira itu. Adakah kita buat kegembiraan tu dengan buat parti? Jugit-jugit ke? Tak. Jadi kita sambut kegembiraan tu dengan Aidilfitri, iaitu solat sunat hari raya. Kita sambut dengan menziarahi rakan-rakan, menziarahi saudara mara. Benda tu kita buat dengan cara yang betul, iaitu solat hari raya. Kita sambut dengan kaedah yang disyarat dan yang diajarkan di dalam Islam. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah dapat merapatkan hubungan ukhuwah. Ukhuwah ni adalah hubungan silaturahim lah. Silaturahim di kalangan umat Islam. Sebab apa? Bila kita solat hari raya, kita solat kebiasaannya kita buat secara berjemaah. Disunatkan secara berjemaah. Maka kita buat secara berjemaah ramai-ramai. Bila kita buat berjemaah tu, maka kita jumpa dengan saudara yang lain, kawan-kawan kita, saudara mara kita. Maka benda tu dapat merapatkan lagi ukhuwah kita. Dan yang keempat adalah dapat menegakkan syiar Islam dan mengeratkan perpaduan ummah. Bila kita berkumpul, maka kita dapat mengeratkan lagi perpaduan umat. Okey,
Seterusnya, bahagian solat hari raya. Tadi Ustaz dah kata, solat hari raya ni ada dua bahagian. Yang pertama adalah Aidilfitri dan yang kedua adalah Aidil Adha. Dan hukum untuk solat hari raya ini adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni adalah sunat yang dituntut. Kerana apa dituntut? Adakah kita solat hari raya ni sebulan sekali? Ya ke? Adakah kita solat hari raya ni seminggu sekali? Oh, hari ni hari raya, minggu depan raya lagi, minggu depan raya lagi. Kita hari raya ni setahun sekali. Hari raya puasa setahun sekali, hari raya haji setahun sekali. Jadi kita boleh solat sunat tu setahun sekali je, betul tak? Jadi takkanlah setahun sekali tu kita tak nak buat. Kita tak buat. Kalau kita cakap apa? Alah, solat sunat, solat hari raya ni sunat je. Tak payahlah buat. Tapi apa? Kita ni rugilah. Sebab apa? Adakah bila kita tak buat tahun tu, kita boleh buat dekat hari lain? Tak boleh. Kita kena tunggu tahun depan, barulah kita boleh buat solat sunat hari raya. Kan? Jadi itu sebabnya sunat ini adalah sunat yang dituntut. Rugi sangat-sangat untuk kita tinggalkan perkara sunat muakkadah. Okey. Seterusnya, kita dah pergi kat sini. Okey, kejap Okey. Kemudian masuk waktu solat hari raya. Okey, bila kita boleh buat solat sunat hari raya ni? Bila terbitnya matahari kat sini. Bila dah terbit matahari, dah habis dah waktu subuh, dah terbit matahari, maka kita dah boleh dah buat solat sunat hari raya. Tetapi ianya disunatkan untuk kita lambatkan. Sunat ditakhirkan. Maksud ditakhirkan ni dilambatkan. Biasanya kalau kita tengoklah dekat masjid, dekat surau ni, dia akan lambatkan, dia akan takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan dia banyak kali takbir. Sampailah kadang-kadang kita tengok, dah 8.30, dah pukul 9, baru dia solat. Sebab apa? Sunat ditakhirkan, dilambatkan. Sekadar mana? Sekadar tingginya segalah. Matahari tu dah tinggi naik segalah, barulah kita solat. Disunatkan macam tu. Jadi matahari tinggi segalah tu waktu dia macam mana? Waktu dia lebih kurang dalam pukul 8.30, pukul 9 ni macam tu. Itulah. Itu antara waktu ni. Dan habisnya waktu untuk kita solat sunat hari raya ni adalah apabila gelincirnya matahari. Ataupun maksudnya waktu zuhur. Okey, habis kat situ. Lepas niat, macam mana kita nak solat sunat hari raya? Jadi, kita nak solat sunat hari raya, ada dua kan? Hari raya Aidilfitri dengan hari raya Aidil Adha. Jadi mudah je. Iaitu usalli sunnatan Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Ini untuk Aidilfitri. Kalau Aidil Adha macam mana? Tukar je Aidilfitri ni jadi Aidil Adha. Usalli sunnatan Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Okay, berapa rakaat untuk dua ni? Ini dua-dua adalah 2 rakaat dan ini juga 2 rakaat. Sebab tu rakaat lagi ni. Okey. Ada apa-apa soalan? Macam mana nak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kan nak tanya tadi. Okey. Kita pergi macam mana cara kita nak solat hari raya. Okey, kat sini banyak kan? Panjang sampai ke bawah. Okey, sekarang ni Ustaz nak. Okey, kita tengok sekali ringkas dulu. Untuk rakaat pertama, kita dah lepas kita niat sholli sunnatan Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah takbiratul ihram. Maka tak dikira dalam ni. Dalam yang 7 kali ni. Yang tak kira. Okay, untuk rakaat pertama 7 kali kan. Okay, lepas tu kita dah baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Kemudian barulah kita takbir yang pertama ni. Allahu Akbar. 7 kali tau. Jadi itu yang pertama. Lepas tu diselangi nak takbir yang kedua, kita pun lafaz tasbih iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barulah takbir yang kedua. Allahu Akbar. Itu selang lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampailah yang ketujuh. Okey, ni Ustaz buat yang keenam Allahu Akbar. Okey, ni yang keenam. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nak masuk yang ketujuh ni. Allahu Akbar. Barulah baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Kemudian baca surah
Baca surah, nak baca surah apa? Digalakkan untuk baca surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Andai kata tak hafal, ustaz saya tak hafal surah Al-A'la lah, tak hafal surah Al-Kafirun, boleh je baca surah apa-apa. Okey. Ataupun ni, ada ni, ni tertinggal pula. Surah Qaf, ataupun surah Qaf. Okey. Yang untuk rakaat kedua pula. Okey, dah habis solat, dah sujud, dah habis, dah bangun. So bangun daripada sujud. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar macam ni, kemudian yang pertama, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang untuk rakaat kedua ni 5 kali. Jadi dah pertama dah. Okey, Allahu Akbar. Dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai rakaat pula. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, macam tu. Okey, ustaz buat sampai keempat. Dah. Allahu Akbar. Okey, ni takbir yang keempat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Okey, ni masuk yang kelima. Dah masuk kelima, barulah baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca a'udzubillah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah habis. Lepas tu baca surah. Nak baca surah apa? Awak boleh baca surah Al-Qamar ataupun surah Al-Ghashiyah atau surah Al-Ikhlas. Dia kata tak hafal, boleh je baca surah mana-mana. Okey, ada apa-apa soalan? Clear? Tak ada. Tak ada. Okay, faham Okay, tak ada soalan, ustaz yang akan tanya awak soalan apa. Okey, ustaz nak minta siapa jawab latihan pengukuhan. Ustaz belum padam ke? Lama. Ustaz belum padam lah. Sekejap. Ini tak boleh jadi ni. Ustaz kena stop present dulu. Dah 4.27. Okey, kita habiskan 3 minit ni last. Ada 25 orang. Ramai ni 26 orang tadi. Tahniah. Cepat ustaz, hati azan. Alamak, salah. Ustaz tak nak ni ada azan ni. Sekejap, ustaz padam sekejap. Ada jawapan pula. Okey. Nampak tak? Okey, nampak kan? Okey, jadinya ustaz nak minta Adli lah jawab sebab Adli kata dah nak azan kan. Okey, cepat Adli. Untuk soalan yang pertama ustaz bacakan perkataan al-aid, tadi kita dah cakap al-aid diambil daripada perkataan apa? Al-Qudwah ke, Al-Maudah ke, Al-Audah ke, Aidilfitri. Mana satu Adli? Apa Cubalah ustaz tunjuk sikit lah. Jangan dekat sini. Jawapan ada dekat muka surat sini Adli. 87. Adli. 1, 2, 3. Okey, dah habis. Okey, macam ni Adli. Okey, mana jawapannya? Ustaz. Nak tengok kitab dah tu. Al apa? Al-Id. Bukan. Itu adalah ni al-aid tu. Okey, perkataan tu daripada perkataan apa? Tengok lagi sebelah dia lagi. Jawapan Al-Audah. Yeah. Betul. Tahniah Adli. Jadi jawapannya adalah ni ustaz padam dulu. Jawapannya adalah Al-Audah. Ini jawapan dia. Boleh ambil gambar ataupun screenshot ke. Ini Al-Audah. Ini jawapan dia ustaz highlightkan. Okey, Al-Audah maksudnya berulang, maksudnya kembali. Setiap tahun benda ni akan berulang hari raya ni. Okey, seterusnya kita bacakan dulu soalan. Berikut di bawah adalah hikmah solat hari raya. Kebaikan daripada solat hari raya. Tanda betul pada semua jawapan yang betul. Faham? Jadi mana yang betul kena tandakan betul. Ustaz nak minta Amalia jawab, boleh Amalia? Okey, Amalia tengok dekat depan ni. Okey, Amalia sama-sama dengan Ustaz. Jadi, kebaikan solat hari raya. Solat hari raya ni bila kita buat, kita memenuhi tuntutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke salah? Apa Ustaz?
Okay, bila kita buat solat hari raya, kebaikan dia kita dapat memenuhi tuntutan sunnah. Kita dapat pahala ikut sunnah Rasulullah. Betul ke tak? Betul. Okay. Yang kedua, bila kita buat solat hari raya, kita lahirkan rasa syukur kita. Betul ke salah? Betul. Betul. Okay, yang ketiga, bila kita solat hari raya, kita dapat merapatkan hubungan ukhuwah dengan dan silaturahim di kalangan umat Islam. Betul ke salah? Betul. Okay, yang keempat, bila kita solat hari raya, kita dapat bermain mercun dan mengumpul duit raya. Betul ke salah? Betul. Ha? Kita solat hari raya ni sebab kita nak main mercun. Ha? Salah. Salah, iya. Betul, Tania. Jadi yang ini salah. Maka tak payah tanda lah. Ataupun awak tanda pangkal pun boleh. Pangkal boleh. Jadi 3 jawapan yang betul. Ini dengan yang ini. Okey, Tania. Amelia, bagus. Terima kasih. Okey, untuk soalan yang ketiga ni, ni ada typo sikit. Ini tak ada 2 ni tak ada. Tertulis pula. Okey, soalan yang ketiga, dia tanya berapakah bahagian solat hari raya. Jadi solat hari raya ni ada berapa bahagian? Siapa nak jawab? Saya. Syazwani. Syazwani aja. Ke ni Iris boleh juga. Hari ni tak ada dengar suara Iris lagi. Ustaz, jawapan dia 3. 3? Betul ke 3? Berapakah bahagian solat hari raya? Hari raya ada berapa bahagian? Hari raya apa? Hari raya apa? Hari raya. Aidilfitri. Kan? Hari raya. Hari raya. Aidilfitri dengan hari raya Aidil Adha. Jadi ada berapa Iris tu? 2. Ustaz. 2, betul Iris. Jadi ada 2, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Awak boleh tengok kat sini Iris. Sekejap Ustaz tunjukkan. Kita ibadat. Ni bahagian. Ni. Bahagian solat hari raya. Ini yang pertama. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Tu. Inilah dia 2 ni. Okey. Jadi jawapannya dekat sini, jawapannya alif ba ke ta? Iris. Jawapannya alif ba ke ta? Ba. Ya, betul. Tahniah Iris, bagus. Okey, tahniah. Jawapannya adalah ba, iaitu 2. Dan Ustaz ada dah tuliskan dekat awak dah ni sebenarnya. Iaitu dekat tepi ni dah ada dah. Ni, Aidil Adha dan Aidilfitri ni. Ada 2 bahagian. Iaitu Aidilfitri, Aidil Adha. Okey, siapa nak ambil screenshot ke apa boleh, silakan. Okey, dah habis. Sampai sinilah sahaja kita punya kelas hari ni. Ada apa-apa soalan? Apa dia? Yang 1. Oh, nak nombor 1 Sekejap ni dia, nombor 1. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Ada apa-apa soalan? Terima kasih Ustaz. Syat dua semua akhlak dengan ibadat. Akhlak dengan ibadat. Hantar kat dalam grup. Kat grup boleh, kat Ustaz pun boleh juga. Dekat dekat Ustaz lah. Boleh. Hantar dekat Ustaz ambil gambar. Nanti Ustaz semak betul ke salah. Okey. Alhamdulillah sampai 26 orang sampai habis ni. Okey, Ustaz baca komen kejap. Ada apa-apa tak? Janganlah main chat ni tanya soalan. Apa pendapat Ustaz cakap saya ni? Okey dah, itu je lah. Okey, kita tutup kelas kita. Ustaz ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.